Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita mula masuk kepada satu surah baru. InsyaAllah satu surah baru dan juga satu juzuk baru, iaitu juzuk yang ke-20, juzuk yang ke-17. Juzuk yang ke-17 kita bersama-sama insyaAllah di surah Anbiya, Al-Anbiya ayat 1 sehingga ayat yang ke-10 insyaAllah hari ini. Muka surat 322. Jadi seperti biasa insyaAllah dimohon kepada sesiapa yang bersama dengan kita pada kali ini memberikan feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan tengok ayat-ayat yang berkaitan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, iaitu surah Al-Anbiya. Jadi insyaAllah kita akan tengok pada hari ini surah Al-Anbiya ini dinamakan dengan nama surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya kerana maksudnya ialah nabi-nabi. Maksudnya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan di dalam surah ini, banyak cerita tentang nabi-nabi. Kebanyakan daripada nabi disebutkan di dalam surah ini, walaupun tidak diceritakan dengan detail setiap daripada seorang daripada nabi-nabi tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim sebenarnya. Tetapi nabi-nabi lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Kerana itulah dinamakan Al-Anbiya, nabi-nabi. Jadi apa yang kita ni yang disebutkan oleh para ulama tafsir mengenai penurunan surah ini dikatakan diturunkan semasa boikot nabi, iaitu nabi dia boikot, iaitu pada sekitar tahun yang ke-6, tahun yang ke-7 kenabian, bukannya hijrah tapi tahun yang ke-6 dan tahun yang ke-7 kenabian Nabi kita SAW semasa Nabi SAW berada di Mekah. Jadi surah ni adalah merupakan surah Makkiyah. Jadi insyaAllah kita akan tengok itu lebih kurang perkara-perkara yang berkaitan dengan surah ini. Jadi kita akan tengok insyaAllah surah ini di dalam muka surah ini insyaAllah pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Sadaqallahul Azim. Ayat 1 dan juga ayat 2 yang baru saya bacakan tadi menjadi pembuka kepada surah ini. Jadi surah ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan iqtaraba. Artinya ialah dekat, maksudnya. Iqtaraba linnas, telah dekat kepada manusia. Hisabuhum, iaitu penghisaban mereka, iaitu perkiraan mereka, iaitu hari kiamat maksudnya. Jadi telah dekatlah maknanya. Jadi manusia ni jangan anggap bahawa mereka ni makin menjauh daripada hari kiamat, tapi sebenarnya ialah makin mendekat kepada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberi amaran kepada orang-orang Mekah ni bahawa manusia ni jangan, kamu semua tak boleh lari, tak boleh lari daripada hari kiamat, daripada hisab. Jadi Allah Taala namakan hari kiamat ini dengan nama hisab, dengan nama dekatnya tarikh. Sebab apa? Hari kiamat tu artinya ialah hisab. Artinya ialah mereka ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikira, akan semua telah dicatatkan, jadi akan dihitung semua sekali apa telah mereka lakukan pada hari kiamat itu. Dan kemudian Allah Taala kata wahum fi ghaflatin mu'ridun, tapi walaupun sebenarnya makin dekat dah dekat, tetapi mereka ni bukannya endah, bukannya mereka tetap juga dalam keadaan lalai. Wahum fi ghaflatin tu dalam bahasa Arabnya ialah dalam keadaan hal, dalam keadaan mereka. Maknanya dalam keadaan mereka ni bukannya mereka ni tak sedar, tapi mereka ni ghaflah, lalai daripada perkara tersebut. Jadi artinya terbalik daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak minta daripada kita semua supaya kita ni hendaklah sentiasa ingat kepada hisab tersebut, perhitungan tersebut, bahawa kita semua ni akan dihisab pada hari kiamat. Kiamat kita ni mungkin kiamat besar, kiamat berlaku betul-betul lah, tapi kiamat kita, setiap orang tu ada kiamat dia. Hari kiamat dia telah artinya dia mati. Bila dia mati tu hari kiamat tu. Jadi manusia ni maknanya boleh mati bila-bila masa, akan dihisab bila-bila masa.
Apabila dia dah mati kan, dia dah mati, tunggu kiamat, so tak boleh amalan apa-apa lagi dah bila dah mati masuk dalam kubur kan. Jadi tapi manusia tu ghaflah. Kita tu utama kita kan, sekarang ni kita ni hari raya kan, dalam keadaan kadang-kadang lalai, kadang-kadang hari raya kan, kadang-kadang kita ni rasa macam no problem hari raya kan, maknanya kita kan tarik sikit insyaAllah kan, kurang nampak sikit okay. Jadi kadang-kadang kita ni ghaflah, lalai. Kemudian yang keduanya ialah bukan saja lalai tapi mu'ridun. Kalau orang-orang, setengah orang tu ialah maknanya mereka ni kafir, mereka ni tak beriman, mereka ni mu'ridun. Mu'ridun tu maksudnya ialah tidak bersedia langsung, maknanya berpaling artinya, tapi maksudnya tidak bersedia, sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir. Ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdath, tidak datang kepada mereka min zikrin min rabbihim. Min zikrin tu ialah peringatan daripada Tuhan mereka. Muhdath ni maksudnya ialah, ada banyak maksud sini. Muhdath ni asalnya ialah perkara baru, maksudnya perkara baru, muhdathin, satu benda yang baru. Tapi setengah ulama tafsir kata maksudnya ialah syai'an fa syai'an, datang sikit kan, macam sentiasa barulah maknanya kan, baru kan. Ada yang kata maksudnya ialah dalam bentuk yang baru, maknanya apa yang datang dalam Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa yang datang dalam Quran ini bukannya benda baru, tapi cuma dalam bentuk yang baru. Sebab apa? Perkara ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab-kitab sebelum daripada ni, kitab Tauratnya, kitab Injilnya, apa-apa, dan nabi-nabi semuanya sebelum daripada ni semua telah menceritakan benda-benda yang sama kan, iaitu hari kiamat, ketuhanan, kenabian, datang daripada Allah. Jadi semua tu telah diceritakan oleh Allah Taala. Cuma Quran ni muhdatsin, dia kata lah, makna dalam bentuk yang baru tu. Yang keduanya ialah macam persoalan, dia kata satu yang baru kah benda ni, benda apa yang datang dalam Quran, benda yang baru kah, persoalan dia kan. Itu jadi ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa, Allah Ta'ala kata istama'uhu wa hum yal'abun, mereka ni mendengar apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istama'u illa, melainkan mereka ni istama'uhu, mereka dengar Quran ni, tapi wahum, adakah mereka dengar dalam keadaan dengar tu, tapi wahum yal'abun. Allah Ta'ala kata iaitu yal'abun, dalam tafsir jalan lain dia kata yastahzi'un, maksudnya mereka dengar tapi mereka ni mempermain-mainkan. Yal'abun maknanya bukan mereka tu bermain dalam keadaan mereka bermain, tapi mereka mempermain-mainkan apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran tu. Yastahzi'un, mempersenda-sendakan, memperolok-olokkan apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran itu, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya daripada ayat nombor 1, ayat nombor 2 ni, Allah Ta'ala nak beritahu bahawa manusia ni Allah Ta'ala dah turunkan Quran kan, dah dekat hari kiamat, tapi peringatan dah datang dah kan. Jadi peringatan demi peringatan, tapi adakah mereka ni, manusia tu bersedia, manusia tu ambil, tapi bahkan apa yang Allah Ta'ala sebut tu mereka ni memperolok-olokkan. Seterusnya ayat yang ketiga Allah Ta'ala kata lahiyatan qulubuhum. Lahiyah artinya ialah ghafilah. Ghafilah maknanya lalai. Lahiyah buat tahirah saja kan. Qulubuhum, hati mereka langsung tak ni, hati mereka ni sibuk dengan benda lain kan. Jadi maknanya kita kata tak sensasi ke, tak apa kan langsung tak rasa apa emosi mereka, langsung tak rasa endah, tak nak endah kan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada dalam Quran ni. Mereka indah benda lain kan, benda lain yang lebih menarik kan, ialah manusia melakukan pelbagai-bagai perkara kan pada dunia hari ini kan. Ya itulah kita tengok kan, sama ada dalam internetnya, sama ada dalam TV-nya, sama ada macam-macam kan, benda-benda yang menarik perasaan manusia kan, dengan bacaan, dengan apa benda. Jadi benda-benda ni semua itu menyebabkan manusia itu lahiyatan qulubuhum, hati-hati mereka ini lahiyah. Kemudian wa asarrun najwa allazina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum. Kemudian mereka ni Allah SWT kata wa asarrun najwa allazina zalamu ni orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala katakan dia orang-orang yang zalim ni, apa, mereka ni membisik-bisikkan. Allazina zalamu ni kalau ikut dalam bahasa Arabnya fa'il, maknanya perbuatan, pembuat. Jadi orang-orang yang zalim, mereka ni dia kata, Allah Ta'ala kata mereka yang zalim ini berkata asarrun najwa, mereka bersaling lah, ingat, saling berbisik-bisik lah kan. Wa asarrun najwa tu maknanya al-kalam, bercakap yang apa ni, kita kata bisik-bisik, najwa. Jadi hal hadza illa basyarum mislukum, mereka berkata sama-sama mereka ni kan, dia kata hal hadza, dia kata haza ni maksudnya ialah Muhammad, maksudnya haza sini maksudnya ialah Muhammad. Hal haza, adakah Muhammad ini
illa, melainkan. Maksudnya tidak adalah Muhammad ini melainkan basyarum mislukum. Dia ni manusia, basyar manusia, mislukum seperti kamu. Jadi mereka mengatakan bahawa ada manusia, Muhammad ni manusia macam kita juga, bukan pelik-pelik pun, tak ada lain dia ni hidup dengan kita, dia beranak di kalangan kita kan, dia dulu ada 40 tahun dia bersama dengan kita, tiba-tiba mendakwa jadi rasul pula. Jadi sebab itulah mereka kata hal hadza illa basyarum mislukum. Mereka ni berbisik-bisik sama-sama mereka ni. Kemudian afata'tuna sihra. Kemudian mereka berkata pula sesama mereka. Afata'tuna sihra ni iaitu mereka ni berkata sesama mereka, iaitu menghalang orang. Ada orang yang nak pergi dengar Muhammad ni. Jadi mereka berkata, afata'tuna sihra, kamu nak pergi kepada sihir tu. Wa antum tubsirun, sedangkan kamu tubsirun. Tubsirun maksudnya ialah melihat, tapi maksud di sini ialah maksudnya melihat, iaitu mengetahui bahawa Muhammad tu sihir, dia tu sihir. Kamu nak pergi ke tempat sihir tu sedangkan kamu tahu dah dia tu sihir. Itu maksud dia. Jadi Allah SWT kata afata'tu ialah larangan sesama mereka. Mereka ni menyebutkan sesama mereka, adakah kamu nak pergi kepada Muhammad tukang sihir tu sedangkan kamu tahu tu bersirun, kamu tahu bahawa dia tu tukang sihir. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, kita tengok seterusnya Allah SWT sebutkan, apabila mereka berkata macam tu, mereka berkata macam ni, mereka kata Nabi ni sihir, mereka kata Muhammad ni orang lelaki, orang yang tak sama seperti kamu juga, mereka ni tak endah kepada nak berlakunya kiamat dah dekatnya dan sebagainya ni. Lalu apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat ni? Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbi ya'lamu, Tuhanku, ya'lamu, mengetahui, al-qawla fis sama' wal ardi, kata-kata di langit dan di bumi, bukan hanya di bumi. Orang-orang sekarang ni, masyarakat Mekah ni yang mengata-ngata kepada Muhammad ni, mereka berada di mana? Mereka berada di langit, tak berada di bumi. Tapi sekarang ni kita boleh kata, sekarang ni ada orang duduk nu di atas angkasa tu, dalam space station kan, atas tu kan. Jadi mereka bercakaplah mereka ni, lalu radio dengan orang bawahnya, sama-sama mereka bercakap dalam tu kan. Jadi kita katakan kan, jadi tengok kan, Allah SWT dah sebut kan bahawa Allah Ta'ala tahu kan apa yang kamu bercakap di bumi ke, bercakap di langit ke, semua Allah Ta'ala tahu. Jadi tengok kan, maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebutkan, kalau kamu kata kepada Muhammad, kamu menolak Muhammad, kamu mempermainkan Muhammad, semua tu Allah Ta'ala kata Rabbi ya'lamul qawla fis sama' wal ardi, dan juga di bumi. Jadi kat mana lagi kamu nak lari? Di mana lagi kamu boleh melarikan diri? Di mana lagi kamu boleh berkata? Kamu berkata menggunakan bahasa isyarat, kamu berkata menggunakan wireless, kamu guna, semua tu Allah Ta'ala tahu. Fis sama' fil ardi, semua Allah Ta'ala tahu, di langit dan juga di bumi. Tengok kan, maknanya kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Quran kan, kita nak kata mukjizat Quran ke, kita nak kata, tapi maksudnya kan, kalau dulu mungkinlah manusia tak terfikir macam mana di langit kalau dia fikir secara saintifik lah. Tapi maksud dalam ayat ni lebih kepada, bukan nak cerita pasal saintifik ataupun tak saintifik, nak ceritanya ialah di mana-mana saja kamu bercakap, kamu tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim. Dia maha mendengar, as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya apa saja kamu cakap, rahsia ke, sebab tadi dia sebutkan perkataan najwa tadi kan, itu ada ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga tadi disebut an-najwa kan. Jadi maknanya ni an-najwa kan. Jadi perkataan najwa tu maksudnya kalau berbisik dengan perlahan, maknanya kan mereka fikir kalau mereka berbisik secara perlahan ni Allah Ta'ala Muhammad tak dengar. Yalah, Muhammad tak dengar lah kan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Jadi Allah SWT kata qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sebut bal qalu, bahkan mereka berkata. Jadi Allah Ta'ala sekarang ni paling kan nak cerita lagi, Allah Ta'ala masukkan tadi, nak cerita bahawa Allah Ta'ala tahu apa yang mereka cakap, apa pun. Jadi ayat ini, muka surat ini, lebih kurangnya kata ulama tafsir ialah merupakan ayat-ayat yang menceritakan tasliyah kepada Nabi. Banyak cerita tasliyah ni, kita sebut banyak kali sebelum daripada ni, tasliyah ni artinya ialah hiburan, maksudnya iaitu menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sangat-sangat perlukan hiburan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana bebanan yang berat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan
Nabi sanggup melakukan apa saja kan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok kan Nabi apa dia, iaitu melaksanakan dakwah. Menghadapi orang Quraisy ni yang semua sembah berhala pada masa tu kan. Tak ada yang tak sembah berhala kan, kecuali adalah 1, 2, 3 orang. Jadi semua tu sembah berhala. Dan kemudian masyarakat, situasi masyarakat tu semua menghala ke arah satu benda yang sesat kan. Jadi bagaimana nak melawan balik kan, melawan arus lah kita kata, melawan arus balik untuk melawan stream yang sangat laju tu kan. Jadi boleh ke kan. Jadi sebab itulah kita kata apa yang dibuat oleh Nabi SAW ni sangat-sangat sepatutnya kita merasai betapa dahsyatnya, betapa susahnya, betapa beratnya apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita sekarang pada hari ni kita tengok kan, walaupun kita kata Islam ni minoriti atas dunia ni minoriti, tapi kita ramai, bukan seorang, bukan 2 orang. Islam hari ni Masya Allah kan, ada 1.7 bilion, katakan 25%, 25% atas dunia ni adalah orang Islam. Jadi kita ni kan, walaupun kita tengok hari raya baru ni kan, Masya Allah kan, di Moskow ke di mana negeri Arab ke, walaupun Islam tu ditentang, ditekan dan sebagainya, tapi kita tengok juga, kita tengok macam mana dahsyatnya orang Islam ni sembahyang raya kan, sembahyang raya. Dan maknanya orang Islam ni masih ada lagi kebaikan dalam hati mereka nak kepada Islam. So maknanya ramai. Cuba jadi kita bayangkan Nabi kita SAW atas dunia, seluruh dunia pada masa tu adalah sesat. Jadi Nabi SAW tiba-tiba nak bawa manusia ni semula menghala kepada ke arah yang betul, dalam keadaan dimulakan dengan seorang saja di Gua Hira kan. Jadi Nabi SAW mulakan dengan family, tapi orang Quraisy sampailah 13 tahun apa yang dibuat kan, apa yang berlaku, hanya 3% saja, 3%, 97% daripada mereka ni adalah tidak beriman di Mekah ni selepas daripada 13 tahun. Akhirnya yang beriman siapa tu? Yang datang daripada Yathrib, datang daripada Madinah Al-Munawwarah. Jadi maknanya sini ialah susah. Jadi bila susah maka perlukan kepada tasliyah, hiburan kan, support daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah Taala nak hancurkan kaum Quraisy tu boleh kan, tapi kita dah baca sebelum daripada ni itu Allah Taala sabaqat, Allah Taala katakan sabaqat kalimatuna, telah tetap ketetapan Allah Taala tak akan hancurkan umat Nabi Muhammad SAW ni sebagaimana Allah Taala menghancurkan umat-umat sebelum daripada ni. Jadi kita baca seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala kata bal qalu, mereka terus menuduh, tapi tak apa, Allah Taala terus menghiburkan Nabi, support Nabi, berkata, memberitahu bahawa Allah SWT tahu apa mereka buat ni, kamu Muhammad teruskan kerja kamu. Jadi Allah dia kata bal qalu, bahkan mereka mengatakan, orang kafir Quraisy ataupun orang yang tidak beriman lah kalau pada hari ini kan, bal qalu adrasu ahlam. Adras ni ialah mimpi, ahlam ni mimpi, adras tu ialah yang karut-karut lah, kita kata, kita panggil mainan tidur, itu bahasa lembut sikit lah, bahasa sekarang kan, dia kata mainan tidur, tak ada apa tu, jangan jadi yang Muhammad mimpi ni karut marut Muhammad lah ni. Dia kata bal qalu, bahkan mereka berkata adrasu ahlam, sebagaimana kita baca dalam surah Yusuf, ketika Raja Mesir itu meminta kepada pembesar-pembesar dia, apa takbir mimpi aku, Raja Mesir kata, jadi pembesar tu kata tak ada apa tuanku, itu semua mainan tidur semua tu. Macam ni lah. Orang Quraisy ni, orang ni kata tak ada Nabi Muhammad ni, betul ke tak betul, dia tidur, dia mimpi tu, benda datang dalam kepala dia tu. Jadi dia kata bal adrasu ahlam, dia kata ini mimpi-mimpi karut ni, bal iftarahu. Lalu mereka berkata bal iftarahu, mereka kata ni Muhammad ni cipta ni, dia mengada ni, iftarahu, mengadakan satu benda yang tak ada. Bal iftarahu bal huwa syair, kemudian mereka kata dia ni syair, dia katakan banyak ni. Jadi tuduhan dia saja sini katakan bal huwa syair pula, sini adrasu ahlam satu, kemudian iftarahu satu, kemudian syair satu. Jadi kemudian apa mereka kata? Mereka kata falyatina bi ayah kama ursilal awwalun. Lalu mereka pun berkata kepada Muhammad, dia kata Muhammad ginilah, dia katakan falyatina bi ayah, bawa satu ayat, satu tanda, maknanya satu tanda lah. Tanda apa? Tanda sebagaimana Nabi-Nabi dulu. Nabi dulu ada tongkatnya jadi ular, tangannya jadi putih sebagaimana Nabi Musa alaihissalam kan. Ataupun lagi apa lagi, seperti unta keluar, kaum Nabi Soleh kan, keluar daripada batu kan, daripada celah-celah batu yang sempit tu, tiba-tiba keluar unta. Bawa macam tu. Jadi dia minta kepada Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW dia tak ada tunjukkan kepada benda ni. Teruskan bila mereka minta tu tunjuk terus kan. Sebab apa? Banyak mereka minta ni. Di antara apa yang mereka minta ialah mereka nak ratakan tanah, bukit-bukit di Mekah tu, bukit-bukit di Mekah tu mereka nak ratakan supaya jadi lembah. Mereka nak bukit-bukit tu bertolak ke tepi,
bergerak ke tepi. Kemudian tanah Mekah ni kan jadi tanah yang subur, ada air mengalir, sungai-sungai mengalir. Mereka nak macam tu, sebagaimana negeri-negeri yang subur lah, mereka nak ada sungai-sungai macam tu. Itu permintaan mereka. Dalam Quran sebut minal ardi yambu, air tu mengalir, memancuk keluar daripada perut bumi itu. Jadi kalau air Zam-Zam ni mereka tak nak. Air Zam-Zam ni boleh minum, cukup untuk minum je, untuk bertanam, untuk apa ni tak cukup bagi mereka. Mereka nak lebih supaya jadi tanah pertanian. Tu permintaan mereka. Jadi falyatina bi ayah, mereka kata Muhammad bawakan satu tanda, kama ursilal awwalun, sebagaimana diberikan kepada orang-orang dulu, sebagaimana tanda-tanda yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi Allah SWT pun katalah selepas benda tu, ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Sebelum daripada ni, Allah SWT sebut yang sini kan, sebelum daripada ni, ini ayat yang ke-6 insyaAllah, ayat yang ke-6 Allah Ta'ala kata ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Kaum-kaum sebelum daripada ni, adakah bila Allah Ta'ala berikan tanda-tanda tu, adakah mereka tu beriman? Allah Ta'ala tanya sini, afahum mu'minun, minta maaf Allah SWT kata kan, afahum yu'minun, adakah mereka itu beriman? Maknanya kaum terdahulu ni tidak. Allah Ta'ala kata ma amanat, tidak beriman, qablahum, sebelum daripada mereka, min qaryatin, daripada mana-mana negeri pun, ahlaknaha, yang telah kami binasakan. Maknanya yang kami binasakan sebelum daripada ni, mereka ni tak beriman, samalah macam ni. Iaitu, jadi tengok, ini adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang Mekah ni. Orang sebelum daripada ni telah diberikan tanda-tanda, kemudian mereka tidak beriman. Apa yang Allah Ta'ala buat pada mereka? Allah Ta'ala ahlakna, Allah Ta'ala hancurkan mereka. Jadi mereka tidak beriman. Ini sama kan? Jadi Allah Ta'ala bertanya ni, afahum yu'minun, adakah mereka tu beriman kalau datangnya tanda-tanda tu? Tak beriman juga. Jadi Allah Ta'ala nak sindir, nak beritahu kepada orang kafir Mekah ni, adakah kalau datang tanda-tanda daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kamu ni nak beriman? Afahum yu'minun, orang dulu, adakah mereka tu beriman? Allah Ta'ala kata, jadi adakah kamu nanti akan beriman ataupun tidak? Tak beriman juga nanti kalau tanda. Jadi sebenarnya permintaan mereka tu, kalaulah dilayan, kalau dia nak sungai-sungai mengalir di Mekah ni, diberikan sungai, dipancukkan air, dialihkan bukit-bukit tu supaya jadi rata, tanah lembah, boleh mereka ni bertanam sayur, tanam gandum, tanam apa. Adakah mereka ni akan beriman? Allah SWT kata no. Jadilah seperti orang-orang ni, orang-orang sana pun sebelum daripada ni tak beriman juga, ahlakna. Bahkan kalau datang tanda tu, jaga, kami akan hancurkan kamu nak. Itu amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, kalau kita tengok kan, kepada mereka semua tu kan. Maknanya kalau datang tanda tu, mereka tak beriman, akan dihancurkan. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ayat yang ke-7 kan, Allah SWT pun sebutkan sebelum daripada ni, wa ma arsalna, kami tidak utuskan, Allah Ta'ala kata, qablaka, sebelum kamu wahai Muhammad. Tolong beritahulah kepada mereka ni, memanglah beritahu kan, sebab Nabi SAW akan bacakan ayat-ayat ni. Bila ayat-ayat ni, Quran ni kan, bila turun seolah mendedahkan apa yang mereka ada dalam kepala mereka, apa yang sedang mereka berbisik, apa yang mereka kata kepada Muhammad, semua tu Allah Ta'ala. Jadi kalau ikutnya orang ni kan, tengok Allah Ta'ala dedah, sepatutnya mereka beriman. Mereka tahu kan, tengok kan, kita berbisik-bisik pun Muhammad ni tahu, Muhammad bacakan ayat Quran, dah jadi ayat Quran. Maknanya sepatutnya tu dah cukup dah untuk menjadi pengajaran kepada mereka kan, bahawa Allah SWT tu tahu semua. Allah Ta'ala cuma Allah Ta'ala tak nak hancurkan mereka je. Jadi Allah Ta'ala biarkan mereka ni sampai 13 tahun. 13 tahun kan, kemudian Nabi Muhammad pun berpindah ke Yathrib, pindah ke Madinah. Sekarang lepas tu berlaku perang Badar. Lepas tu barulah tahu Abu Jahal pun mati, semua mati kan. Majoriti daripada ketua-ketua Quraisy ni mati dalam peperangan Badar tu, baru mereka tahu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wa ma arsalna qablaka, kami tak utuskan sebelum daripada engkau wahai Muhammad, illa rijalan, melainkan semua tu lelaki-lelaki. Maknanya manusia nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Ada bacaan sini ila yuha ilaihim. Ada kiraatnya bukan nuhi tapi yuha ilaihim. Jadi maknanya kami, Allah Ta'ala kata, yang beri wahyu kepada mereka. Bukannya malaikat tu pembawa je, bukan malaikat. Jadi Allah Ta'ala, jadi mereka semua adalah manusia, bukannya malaikat, bukannya jin. Kalau jin datang, macam mana dia nak cerita kepada kamu? Kalau malaikat datang, nanti mereka akan kata pula, ni malaikat,
Kenapalah tak datang manusia? Tengok manusia ni, kita katakan orang yang menolak agama ni banyak songeh, banyak kerenah dia, banyak cerewet dia kan. Mereka tak nak jadi macam ni. Jadi Allah SWT kata orang sebelum daripada ni pun, tak kira Nabi Nuh, Nabi apa pun, semua tu adalah mereka tu rijalan nuhi ilaihim, adalah merupakan manusia yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlaz zikri. Ahlaz zikri sini, kalau ikutnya maksudnya secara keseluruhan, secara direct sini ialah az-zikri sini lah, iaitu ahli kitab. Sebab ahli kitab lah yang tahu kitab. Mereka ni iaitu sama ada orang-orang kuat Kristian, orang-orang kuat Yahudi kan, mereka ni ahli zikri, iaitu orang-orang yang telah didatangkan kitab kepada mereka sebelum daripada ni. Mereka tahu sebenarnya kan, bahawa sebenarnya Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Harun ke, Nabi Ibrahim, Nabi, semua tu adalah merupakan manusia-manusia semua, bukannya malaikat. Mereka tu mati semua kan, kecuali Nabi Isa lah belum mati lagi kan. Jadi Allah SWT kata, tanya mereka, cuba tanya, wahai orang Quraisy, tanyalah orang-orang yang tahu kitab. Orang yang tak tahu kitab ni memanglah kan. Jadi in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Walaupun bagaimanapun ayat ini dia lebih umum lah kan, boleh digunakan lah kalau kita kan, maknanya iaitu kalau kita tak tahu buat apa-apa, kita boleh tanya orang yang lebih mengetahui lah. Itu maksudlah secara umumnya. Tapi maksud asal ayat ni ialah, maksudnya ialah tanyalah orang ahli kitab tu. Kalau kamu semua tak percaya, kamu tak tahu kan. Kemudian wama ja'alnahum jasada, Allah Ta'ala sebut lagi kan, tidak adalah rasul-rasul itu yang kami utuskan itu melainkan jasada. Dia tu ada jasad, mana ada jasad, ada darah, ada daging, maknanya kan lengkap lah, manusia macam manusia lah kan. La ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Dan tidak adalah kami jadikan tu, Allah SWT kata wama ja'alnahum jasadan, jasadan yang bukanlah tak makan makanan, bukanlah satu benda, maknanya yang mana dia tu tak makan makanan. Manusia semua, mereka tu semua manusia, rasul-rasul tu mereka makan makanan, wa ma kanu khalidin, dan tidak ada di kalangan mereka tu yang kekal, tak ada kan. Jadi maknanya inilah, mereka ni makan, mereka ni tak kekal, maknanya mereka ni mati, dan mereka ni adalah berjasad. Jadi jasad yang makan, bukan jasad yang tidak makan. Itu maksud dia ayat ni. Jadi maksud Allah Ta'ala nak katakan bahawa rasul-rasul yang diutuskan sebelum daripada ni, mereka ni adalah manusia, rijal, mereka ni adalah makan, mereka ni ada jasad, dan mereka ni tidak kekal, tidak kekal kan. Wa ma kanu khalidin, semua mati. Kemudian ayat yang ke-9, insya-Allah ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Tsumma sadaqnahum al-wa'da." Kemudian apa yang berlaku rasul-rasul sebelum daripada ni? Iaitu kami sadaqnahum al-wa'da, kami tunaikan janji yang telah kami buat. Apa janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Iaitu Allah Ta'ala akan selamatkan mereka. Akhirnya mana Allah Ta'ala akan selamatkan mereka, walaupun pada permulaannya mereka ni ditindas, dikecam, dibuat macam ni kan. Tengok semua Nabi-Nabi macam tu kan. Tapi tengok akhirnya apa yang berlaku sebelum daripada kamu, wahai Muhammad, sebelum daripada umat-umat Quraisy ni, iaitu mereka tu dihancurkan. Itu maksudnya Allah Ta'ala kata summa sadaqnahum, kemudian kami telah, Nabi-Nabi ni kami telah tunaikan janji kami, al-wa'da, janji, fa'anjaynahum, lalu kami selamatkan mereka. Mereka tu ialah Nabi-Nabi tu semua diselamatkan. Jadi nak memberi isyarat ni, jagakan Muhammad ni, kamu tekan dia, kamu kata tak betul, nanti kalau Allah Ta'ala nak buat ni, tunaikan janji dia apa, Allah Ta'ala akan selamatkan Muhammad ni, kamu semua yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'anjaynahum, kami selamatkan mereka, iaitu Nabi-Nabi, wa man nasya, dan juga orang-orang yang kami kehendaki. Maksudnya kami selamatkan Nabi-Nabi yang terdahulu dan juga kami selamatkan orang-orang yang kami kehendaki, iaitu orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi-Nabi tersebut. Wa ahlaknal musrifin, dan kemudian kami hancurkan orang-orang musrif. Musrifin ialah maksudnya al-mukazzibin, maksudnya musrifin artinya ialah orang-orang yang mendustai, maksudnya iaitu kalau ikut maknanya orang melampaui batas. Melampaui batas maksudnya orang melanggar, tapi maksud sini ialah orang-orang yang mukazzib, iaitu orang-orang yang mendustai Nabi-Nabi tersebut. Kemudian ayat yang terakhir, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kata, dia kata sini kan, laqad anzalna ilaikum, kami telah turunkan, ilaikum, kepada kamu semua. Ni orang baca Quran ni dengar, mana kan orang Quraisy ni dengar kan, laqad anzalna ilaikum kitaban, satu kitab iaitu Quran ni, fihi, pada kitab ini, zikrukum, disebutkan kamu. Apa maksud disebutkan kamu sini? Zikrukum ni ada banyak
penafsiran ni, ada banyak penafsiran. Antaranya saya sebutkan ada 4 disebutkan oleh para ulama. Salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Salah satu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan maksud zikrukum sini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebab-sebab yang boleh menjadi kemuliaan kepada kamu semua. Fihi zikrukum, maknanya itu maksud fihi zikrukum. Itu kata Ibnu Abbas. Kata ulama lain lagi, maksud dia ialah satu benda yang relevan dengan kita semua. Fihi zikrukum, ada benda yang sesuai dengan kita semua. Allah Ta'ala sebutkan cerita ni, semua tu sesuai dengan kita semua. Kemudian walaupun cerita dah lama, kemudian ada lagi penafsiran kata maksud zikrukum ni iaitu ayat-ayat Quran yang sepatutnya dijadikan zikir untuk kamu semua. Kemudian lagi ada yang mengatakan bahawa maksud dia ialah waktu, iaitu peringatan. Di dalamnya fihi zikrukum, iaitu di dalamnya ada peringatan-peringatan, undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, peraturan-peraturan yang sepatutnya diikuti oleh kamu semua. Jadi kalau kita boleh katakan bahawa semua makna-maknanya insya-Allah boleh kita pakai, insya-Allah kan. Jadi maksud fihi zikrukum tu ada banyak, 4 sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Jadi akhirnya Allah Taala kata afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak boleh maksud berakal sini dah kamu beriman? Kenapa kamu tidak beriman? Afala ta'qilun sini, kenapa kamu ni tidak mahu beriman dengannya, dengan Al-Quran itu? Jadi setakat itulah saja, insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah dalam muka surat yang ke-323. Insya-Allah akan datang surah Al-Anbiya, muka surat yang kedua daripada surah Al-Anbiya ataupun muka surat 323. Insya-Allah jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah seperti biasa, insya-Allah share link hantar ni kepada semua sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Moga-moga sama-sama hari raya dapat pahala, insya-Allah. Sambil-sambil diam-diam pun kita jalan-jalan ziarah-ziarah dapat pahala. Kenapa? Kena hantar link ni, orang tengok link ni, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.